kenapa kita tewas pada tahun 2018. Saya ambil contoh. Pakatan Harapan menjajakan bahawa Malaysia berhadapan dengan keadaan yang sangat tenang pada tahun 2018. Tenang macam mana? Mereka kata kita menuju ke arah kebangkrutan. Kerana hutang 1MDB berlipat kali ganda, sehingga kita terpaksa melaksanakan GST. Kononnya nak cover hutang di 1MDB, macam-macam yang mereka fitnah, tuan-tuan. Hakikat dan realiti dia, kalau orang-orang di Shah Alam ini, saudara, yang bijak pandai, dia ambil sedikit masa, dia buka website, sama ada website Bank Negara Malaysia atau dia buka World Bank punya website, dia boleh tahu setiap indeks prestasi ekonomi negara kita Malaysia. Kalau nak cerita tentang hutang banyak, saya nak beritahu tuan-tuan, di zaman pemerintahan gandengan antara Datuk Najib Tun Razak dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri dan Timbalan, 2015, saya nak beritahu saudara, hutang kita 54% lebih kurang berbanding dengan GDP kita ataupun KDNK kita. Sangat sihat. Tetapi 2016 kita berjaya turunkan menjadi 52%. 2017 kita turunkan lagi, tuan-tuan, menjadi hanya 50.8%, lebih kurang 686.8 bilion ringgit sahaja, tuan-tuan, hutang Malaysia. Dan sebelum kita kalah pada ketika itu, tuan-tuan, kadar hutang kita berada di tahap yang sangat sihat, iaitu 48% berbanding GDP kita. Tuan-tuan, macam mana kita boleh bankrupt kalau hutang kita 48%? Singapura ketika itu lebih 100%. Keadaan Malaysia ni paling teruk, tuan-tuan, hutangnya ialah pada tahun 1986. Siapa Perdana Menteri masa tu? Mahathir. Hutang negara ketika itu, saudara, ialah 103.4%. Itu pun kita tak bankrupt. Kalau 103.4% kita tak bankrupt, bagaimana mungkin zaman Datuk Seri Najib kita boleh bankrupt? Tapi orang pada ketika itu yang bijak pandai di Shah Alam ini, dia tak nak menilai sama ada fitnah itu betul ataupun tidak. Mereka tidak melakukan apa yang dipanggil dalam Islam sebagai tabayun, memeriksa sama ada berita yang datang itu benar ataupun tidak. Sepatutnya kita dalam Islam, kita dianjurkan supaya kita cek. Apatah lagi kalau berita itu datang daripada orang yang fasik, kita kena cek dulu betul ke tak betul. Betul tak betul? Betul. Orang Shah Alam yang dekat dengan Islam sepatutnya, saudara, khususnya orang Melayu, dia patut boleh menilai benda ni. Ada yang kata, oh betul, kita ni hutang tak banyak, tetapi pendapatan kita juga tak banyak. Bagaimana mungkin pendapatan kita tak banyak, tuan-tuan? 2017 pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 3 tertinggi di dunia. Nombor 1 Filipina 6.9%, nombor 2 negeri China 6.7%. Kita Malaysia, tuan-tuan, 5.9%. Hari ini, tuan-tuan, pun ada dengar juga bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia ini sekarang ni berada di tahap yang membimbangkan. Ada dengar tak? Ada tak dengar bahawa Malaysia ni sekarang ni sedang menuju ke arah kemunduran? Ada dengar? Tak ada orang dalam dunia ni tahu hari ini, saudara, bahawa Malaysia hari ini, suku ketiga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 1 di dunia. Tuan-tuan tahu pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 1 di dunia sekarang. Itu baru Ismail Sabri menjadi kepala kepada geng-geng Pakatan Perikatan Nasional. Ada dalam tu ada orang UMNO, ada dalam tu ada orang Bersatu, ada dalam tu ada orang PAS. Tetapi hari ini pertumbuhan ekonomi Malaysia suku ketiga tahun 2022, kita, tuan-tuan,
pertumbuhan kita 14.2%. Belum lagi kita memerintah secara bersendirian. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, betul ekonomi kita bertambah baik. Tetapi saya nak beritahu tuan-tuan, yang menyumbang kepada lonjakan yang terlalu dahsyat ni sebab apa? Sebab kita ada si tompok menjadi Perdana Menteri sebelum ni. Tahun lepas Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri sekitar bulan Ogos, betul tak? Suku ketiga tahun lepas, maknanya bulan Januari, bulan Julai, bulan Ogos dan juga bulan September. Ini zaman Muhyiddin lah. Disebabkan perangai dia sekejap lockdown, sekejap buka, sekejap lockdown, sekejap buka. Tuan-tuan tahu berapa pertumbuhan ekonomi kita tahun lepas? Suku ketiga negatif 4.5. Negatif 4.5, maknanya lebih kurang kita naik sebenarnya lebih kurang 10% saja. 10% pun dikira agak tinggi lah tuan-tuan, berbanding dengan Singapura baru lebih kurang 7.5%, berbanding dengan Indonesia 4.5%. Tuan-tuan, kira tinggi jugalah prestasi ekonomi Malaysia. Itu belum lagi kita memerintah secara bersendirian selepas pilihan raya umum yang ke-15 insyaAllah. Tapi ramai yang lupa saudara, mereka termakan dengan fitnah. Masa Datuk Seri Najib menyerahkan kuasa pada tahun 2018, pada ketika itu dia tinggalkan Reserve Bank negara tuan-tuan paling tinggi dalam sejarah, 435 bilion, boleh menampung import tertangguh 7-8 bulan. Ini peninggalan Datuk Seri Najib. Tapi orang kata dia menghancurkan negara. Orang kata dia macam-macam. Bursa saham Kuala Lumpur ketika itu paling tinggi dalam sejarah. Berapa tuan-tuan? 1,896 mata. Bursa saham. Bagi je Kak Mahathir. Apa jadi tuan-tuan? Tak beberapa bulan tuan-tuan, menghudung 300 anak mata. Datang pula Muhyiddin Yassin saudara, hancur lebur, jatuh lagi saudara. Hari ini bursa saham kita daripada 1,896 mata ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, dah tinggal bawah 1,400 mata. Korang nak pangkah lagi Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, silakan saudara. Banyak lagi indeks prestasi ekonomi yang boleh diambil kira untuk boleh dinilaikan oleh cendekiawan cerdik pandai di bumi kita ini. Tetapi akibat daripada silap memangkah tahun 2018 tuan-tuan, sehingga ke hari ini kesan kerosakan itu masih lagi dirasai. Saya nak beritahu tuan-tuan, apa antara kesan kerosakan bila mereka menjadi kerajaan? They do not know how to govern this country. Dia tak tahu macam mana nak mentadbir negara ni. Jadi cara dia nak dapat ni, mula-mula dia buat muka kesian dia tuan-tuan. Dia kata kami mewarisi kerajaan yang menuju ke bankruptcy. Jadi apa dia buat? Dia korek bukan daripada poket tuan-tuan saja, termasuklah anak-anak kecil di sekolah ni disuruh pecah tabung. Ada yang menerima RM30 untuk masuk tabung harapan. Ingat lagi tak tuan-tuan? 180 juta dikutip. Apa jadi dengan duit 180 juta? Hancur tuan-tuan, hancur, tak nampak bayang pun. Sampai ada yang kata kami pecahkan tabung ni, mana pergi duit kami ni? Tak tahu pergi mana. Nak tunjukkan lagi bahawa ekonomi kita ni kononnya ditinggalkan dalam keadaan daif. Dia pergi ke negeri Jepun nak pinjam duit, tapi Jepun tanya dengan dia, you nak pinjam duit daripada kita ni, hutang buku lebih banyak tu, dia berlipat kali ganda daripada Malaysia. Tetapi pertumbuhan dia punya ekonomi pun rancang, jadi dia memang ada kemampuan bagi pinjam. Tapi bila dia nak bagi pinjam pun, dia tanya juga kita, kita ada kemampuan tak nak bayar? Kita ada apa yang dipanggil sebagai fixed income tak? Contohnya lah, kalau kita nak pergi pinjam duit nak beli kereta, bank akan tanya kita, ada payslip? Apa pasal bank nak payslip? Bank nak tengok kita ada pendapatan tetap lah. Lepas tu bank akan tengok kita punya rekod di SIKRIS, di SITOS.
Sama ada kita ni jenis bayar cantik, kemudian kita punya bebanan hutang yang kita tanggung tu, berapa balance baki yang masih ada, boleh tak untuk keperluan peribadi, dan dalam masa yang sama boleh tambah hutang lagi. Kalau tak boleh, bank tak bagi. Jadi bila tanya dengan Mahathir, apa pendapatan tetap yang kamu ada, Mahathir tak boleh jawab, tuan-tuan. Sebab apa dia tak boleh jawab? Dia baru je hapuskan satu benda yang sangat penting yang merupakan pendapatan tetap kita, iaitu dia baru menghapuskan GST. GST ni saya nak beritahu tuan-tuan, kelebihan GST ni dari segi pendapatan negara. Masa zaman SST 2014, last kali kita laksanakan SST secara sepenuhnya sepanjang tahun, kutipan SST baru 18 bilion setahun. Tetapi kutipan GST sebelum kita kalah 2017 44.3 bilion. Beza dia tuan-tuan lebih kurang 26.3 bilion. Dan antara 2016 hingga 2017 beza pendapatan bertambah tu 3.9 bilion. Maknanya sepatutnya hasil daripada GST, tambahan pendapatan tu lebih 30 bilion. Lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak yang kita rugi. Jadi Jepun tak bagi pinjam. Bila tak bagi pinjam tuan-tuan, dia guna kaedah lain. Dia terbitkan apa yang dipanggil sebagai samurai bond. Nasib baik tuan-tuan, dia buat samurai bond. Kalau dia buat filem James Bond, lagi pening kepala kita tuan-tuan. Lepas tu dia pergi ke China. Dia pergi China, dia terbitkan panda bond. Tuan-tuan, macam-macam yang dia buat nak tunjukkan kita susah. Dan punca kita susah ni kerana Datuk Najib telah menghancurkan negara kita, sehinggakan duit negara tak ada. Tetapi tiba-tiba bila Mahathir letak jawatan, bila Muhyiddin mengambil alih, Muhyiddin boleh pula belanja beratus bilion bagi bantuan. Betul tak betul tuan-tuan? Dari mana duit ini? Ianya duit yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Barulah kita tahu rupa-rupanya banyak duit negara kita. Lepas tu Muhyiddin boleh pula tambah hutang lagi.